Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas mendorong pertumbuhan positif ekonomi negara. Akademi Dakwah dijangka mampu melahirkan pendakwah muda ke arah memastikan keberlangsungan dakwah. Ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan positif 0.7% berikutan peningkatan sektor bukan minyak dan gas sebanyak 4.7% bagi suku ketiga 2023. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengenai keluaran dalam negeri kasar KDNK memaklumkan pertumbuhan tersebut disembangkan oleh peningkatan subsektor-subsektor seperti pembuatan produk petroleum dan kimia, perhubungan dan kewangan. Peningkatan bagi subsektor pembuatan produk petroleum dan kimia disebabkan oleh peningkatan pengeluaran produk petrokimia, metanol dan baja urea, manakala peningkatan bagi subsektor perhubungan selaras dengan peningkatan jumlah pengguna telefon bimbit dan pelanggan internet. Peningkatan bagi subsektor kewangan pula selaras dengan peningkatan pendapatan aktiviti perbankan dan insuran. Sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 3.7% berikutan penurunan pengeluaran gas asli dan gas cecar asli LNG. Sumbangan utama KDNK mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri yang menyumbang diikuti sektor perkhidmatan dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan. Jumlah KDNK negara Brunei Darussalam pada harga semasa pada suku ketiga 2023 sebanyak 5 bilion ringgit berbanding 5.8 bilion ringgit pada suku ketiga 2022. Mengikut pendekatan perbelanjaan, peningkatan pertumbuhan KDNK pada suku ketiga 2023 didorong oleh peningkatan ekspor bersih barangan dan perkhidmatan, diikuti oleh perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah. Bagaimanapun, pembentukan modal kasar dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan mencatatkan penurunan. Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Anugerah Pertandingan Melukis bagi murid-murid Sekolah Rendah Brunei kali kelima. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah pusat membeli belah di kampung Sungai Hancing. Majlis diselajurkan dengan pertandingan hasil lukisan para murid Sekolah Rendah Brunei kali kelima bertemakan Belt and Road Initiative in My Eyes. Penyampaian hadiah bagi pemenang disempurnakan oleh Dr. Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, dan Tuan Yang Terutama Xiao Jianggu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Manakala hadiah sungguh hati disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Nur Azam bin Orang Kaya Maha Bijaya Haji Osman, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Kopran Kementerian Pendidikan, dan Wang Haito, Kaunselor Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini. Program Akademi Dakwah dihasrat melahirkan barisan pendakwah muda dan pelapis da'i yang dapat memastikan keberlangsungan dakwah dengan cara betul. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Mempunyai azam dan cita-cita merupakan satu perkara yang mesti ada pada diri seseorang
kerana ia merupakan satu motivasi dan pendorong untuk kita melakukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan ke arah dan ke tahap yang lebih baik lagi. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk membuat perubahan untuk mencapai kejayaan. Khutbah turut menggariskan kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berada di tahun baru Masihi 2024 dalam suasana negara yang aman, damai dan sejahtera. Ia merupakan antara nikmat yang tidak dapat dinilai dengan apapun seperti juga nikmat umur, kesihatan, kemakmuran dan pelbagai lagi bentuk nikmat yang merupakan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Justru kita selaku rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Darussalam yang bertuah ini wajib mensyukuri dan terus-menerus memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat keamanan, kedamaian dan kesejahteraan ini akan sentiasa berkekalan dengan memperbanyakkan zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah yang dirahmati Allah, kehadiran tahun baru ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita semua membuat perubahan. Kita hidup di dunia ini sememangnya menginginkan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Justru untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan tersebut, kita mestilah berani membuat perubahan dalam kehidupan. Perubahan merupakan satu penghijrahan atau peralihan, yaitu melakukan perubahan dari satu keadaan yang baik kepada satu keadaan yang lebih baik. Ketahuilah, untuk membuat perubahan tersebut adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Dalam arti kata lain, kita tidak perlu menunggu orang lain untuk mengubah diri kita. Penubuhan program Akademi Dakwah adalah bagi melahirkan golongan pendakwa muda atau barisan pelapis da'i yang akan dapat memastikan keberlangsungan dakwah dan menimbulkan kesedaran terhadap kepentingan berdakwah dengan saluran atau cara yang betul. Mula ditubuhkan pada tahun 2007, program Akademi Dakwah berjaya menarik lebih 200 belia dalam pelbagai bidang pengajian dan profesional. Tahun 2023 merupakan kali keempat program dijalankan bermula Mei sehingga Ogos yang memberikan fokus kepada dakwah digital dan kontemporari bertemakan Da'i Berimpak Pembangunan Masyarakat. 8 standard bagi peserta Akademi Dakwah 4.0 diterapkan sebagai kualiti da'i yang perlu dimiliki oleh para peserta melalui petunjuk prestasi utama, antaranya kefahaman dan kehafalan Al-Quran dan kefahaman dan hafalan hadis da'i muda celik hadis. Saya berharap Akademi Dakwah ini dapat diteruskan sampai ke hujungnya lah, pasal supaya Akademi Dakwah ni dilapisi oleh pelbagai masyarakat yang mana boleh merealisasikan pasal itulah belia Brunei berhijrah. InsyaAllah nanti macam mana lagi kami kan memakai ilmu yang kami belajar itu, and in fact macam mana kami kan menyampaikan lagi arah belia-belia kita ni. Bukannya hanya sekadar dinas. Para peserta program diharap dapat ikut serta berkhidmat sebagai ahli belia da'i di masa akan datang selaku bakal pelapis dakwah di bawah Badan Sukarelawan Belia Da'i. So before we go to the masyarakat, Pelbagai pihak di negara ini kian menganjurkan acara dalam sama-sama mengumpulkan derma bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Pagi tadi, pihak berkuasa bagi teknologi dan info komunikasi AITI mengadakan AITI Carbut Sale di Kampung Anggrek Desa. Disertai oleh para pengusaha tempatan, jualan sehari ini menawarkan pelbagai jenis makanan dan minuman di samping pakaian dan perhiasan rumah. Peti tabung turut disediakan untuk memudahkan orang ramai menghulurkan sumbangan bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Pada penghujung acara, sumbangan dana sejumlah RM5,407 berjaya diperolehi dari jualan dan sumbangan dan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak jawatan kuasa tabung berkenaan.
Separuh jalan di beberapa lokasi di Jalan Utama Brakas akan ditutup sementara esok 6 Januari sehingga 8 Januari 2024. Jabatan Kerja Raya dalam siaran media memaklumkan penutupan bermula pukul 8.30 pagi hingga 4 petang disebabkan kerja-kerja pembaikan jalan raya berdekatan persimpangan lampu isyarat Jalan 10 Utara dan persimpangan lampu isyarat Jalan Madang. Para pengguna jalan tersebut dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Manakala separuh lebuh raya Tunku Hala Rimba akan ditutup sementara sehingga Isnin 8 Januari bermula 8 pagi hingga 8 malam disebabkan kerja-kerja penurapan aspal di lebuh raya berkenaan.